حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأرواح أزواجه وذرياته وأصحابه، وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا وأساتذتنا وروح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الروح المرحوم حبيب حسن بن أحمد عطاس أصوله وفروعه ومن انتسب إلى أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحمده حمد من صبر على مر القضاء، وأشكره شكر من رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat kita menyambung lagi majlis ta'lim kita ini seperti mana biasa. Sambungan pada kita yang telah lalu, dan kita masih lagi keterangan berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang pasti bila sebut mengenal Allah, jangan ada maklumat pahaman-pahaman yang lain. Sumpamanya disebut dengan ilmu ma'rifat. Itu berasal dari ma'rifatullah. Ilmu ma'rifat satu perkara yang menyalahi, menyeleweng, tak betul. Jangan percaya kalau ada sesiapa juga yang mengupas, menerangkan ilmu ma'rifat, maka jangan diterima. Ma'rifatullah lain, mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah kan. Cakap Arabnya ma'rifatullah. Ada syarat yang tertentu. Kesan daripada tidak ma'rifatullah atau tidak mengenal Allah, apa kesannya? Maka akidah tidak sah. Itu dia. Teruk tu kalau akidah tak sah. Dan tidak sah akidah akan juga berlakunya tidak sempurna ibadah. Bila ibadah tak sempurna, kiranya hukum itu tidak beribadah. Utamanya ibadah-ibadah yang wajib. Jangan pastikan dengan ambil ringan saja ma'rifatullah. Syarat ma'rifatullah tempoh hari ada diterangkan. Ada 3 syarat kan. Tak apalah kita ulang kali tak apa. Pertamanya ma'rifatullah tadi dengan syarat ialah i'tiqad yang jazam. Jazam ya. Jim zai mim. Atau jazmiyan pun boleh. Atau jazim isim fa'il pun boleh juga. Cakap Melayu apa dia jazam? Itu susah sikit cakap Melayu ni. Cakap Melayu ni maknanya dengan putus. Putus ni tak ada. Kalau ada kalimah lain daripada putus, boleh beritahu saya. Apa makna jazam dia cakap Melayu? Dia cakap putus. Tak ada, barangkali lah tak ada. Nak cari-cari perkataan lain tak ada.
Barangkali digunakan perkataan putus. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut jazam itu dia kata i'tiqad yang tidak ada mengandungi 3 perkara. I'tiqad yang tidak ada syak 1, zan 2, waham 3. Tahu syak tu apa dia, zan tu apa dia, waham tu apa dia. Jadi 3 ni tak boleh diterima. Dalam tauhid 3 itu satu pun tak boleh. Syak pun tak boleh, zan tak boleh, waham pun tak boleh. Jadi kalau ada syak maka ditolak. Syak tu macam mana? Kalau dari segi peratusan dia kata syak ni 50-50. 50 percaya, 50 tak percaya, 50 ada, 50 tak ada. Itu syak. Contoh dikatakan Allah Ta'ala ni ada ke tak ada? Begitu. Allah Ta'ala ni ada atau tak ada? Itu syak tu. Tak boleh cakap gitu. Apatah lagi pula kalau dia kata kalau ada kat mana? Lagi tak boleh. Kan? Itu sebab syak ni. Itu dalam tauhid, dalam ajaran tauhid syak ditolak. Maka sudah barang pasti kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 10. Kalau rajin buka surah Ibrahim ayat 10. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turidu an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Itu dia ada syak tu ya, perkataan syak tadi. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Syak tu lah. Artinya rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang syak tentang wujudnya Allah? Ada ke tak ada? Itu syak dia. Yang mencipta langit dan bumi, ia menyeru kamu beriman kerana nak membersih dan melepaskan kamu daripada dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu hingga ke satu masa yang tertentu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanya manusia seperti kami. Kata orang musyrikin ni jawab, kamu bertujuan nak menyekat kami daripada menyembah apa-apa yang telah disembah oleh datuk nenek moyang kami. Oleh itu, bawalah kepada kami sesuatu bukti yang jelas dan nyata. Perkara tadi disebut syak. Itu makna syak. Jadi tak boleh ada syak. Mungkin dalam ajaran fiqh barangkali barangkali dalam fiqh boleh diterima syak. Cuba semak balik semua. Contoh, kita sembahyang, tengah sembahyang ni, kata apa-apa sembahyang lah, syak tentang rakaat. Rakaat itu yang sebenarnya 3. Kita baru 2. Datang syak pada hati kita. Dah 2 ke 3, 2 ke 3. Ataupun melakukan tawaf di Baitullah. 7 kali tawaf kan. Tengah tawaf dah 4 kali. Syak. 4 ke 5, 4 ke 5, 4 ke 5. Abang ni nak ambil 4 ke 5, 4 ke 5 nak ambil mana? 2 ke 3, 2 ke 3 nak ambil mana? Ambil yang paling rendah. Mana kalau 4 ke 5, 4 ke 5 ambil 4. Tak batal. Teruskan.
Semayang pun tak batal kan? Itu makna-makna diterima. Syak tadi dalam fiqh dan tauhid tak boleh. Tak boleh syak. Jangan ada timbul keraguan. Syak keraguan tu samalah. Nak tanya macam itu. Sebab itulah wujudan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan satu perkara yang boleh dipermudahkan. Daripada sifat pertama sekali, sifat wujud, faham baik-baik huraian, tafsiran wujud itu. Jangan sebut cakap wujud ada, Allah Ta'ala ada, dah lah. Tak. Lagi perbahasan dia, ada tu macam mana, kita pun ada juga. Manusia pun ada, makhluk ada kan. Tapi apa bezanya ada Allah dengan ada manusia? Kalau tanya begitu kan, katakanlah orang kafir, kawan-kawan ada kawan orang kafir kan, orang musyrikin, dia nak tahu juga. Dia tanya kita tentang adanya ini, Tuhan kamu ada ya? Tak ada. Macam mana jawab? Okay. Jadi bagi orang yang kafir dia bertanya, kita jawab senanglah, ikut akal. Dia bukan boleh nak bagi ayat Quran. Akal tak apalah. Macam main logik. Siapa yang pandai bercakap. Pasal apa? Kalau kita senanglah, kalau orang Islam senang aja. Pasal ada Allah dengan ada kita jauh bezanya. Senang jawab. Apa jauhnya pula? Ada juga. Perkataannya serupa. Kita gunakan ada, Allah Ta'ala kita gunakan ada juga. Tetapi ada Allah ataupun wujud, cakap Arabnya wujud. Ada Allah adalah wajibul wujud. Itu beza ya. Wajib ada. Ada kita, ada makhluk, adakah wajib? Itu soalannya. Ada makhluk tak wajib. Okay. Kalau tak wajib apa pula? Harus. Itu kena ingatlah semula. Jadi Allah wajibul wujud, wajib ada. Dan lain semua tak wajib ada, walaupun dah ada. Dah beratus, dah ribu tahun dah ada. Pun jawabnya serupa juga, harus ada. Matahari dah berapa ribu tahun dah ada, bulan, bumi dan sebagainya. Selagi dia tu makhluk, maka dia harus ada. Harus tak ada, harus ada. Itu maknanya tadi. Nak pergi kepada syak tak boleh. Tentang wujudnya Allah, wujud Allah SWT. Habis kata naklah yakin 100%. 100%. Jangan kurang daripada 100%. Betul-betul yakin. Bermati-matian kita pertahankan kewujudan Allah, apa cara sekalipun. Orang bercakap ini itulah alasan tak ada. Tak maaf lah ya. Apa pun alasan awak, kita tak terima. Allah Ta'ala tentang ada Allah Ta'ala wajib ada. Wajib berakal bersyarak. Itu di antaranya lah. Kalau nak berikan penjelasan, itu sebab dikatakan wajib wujud. Yang lain tak wajib wujud kan, tak wajib ada. Okay? Jadi ayat Al-Quran tadi dah bukti ada berlaku. Ada berlaku dahulu zaman Rasulullah, ada pertanyaan, ada sangkaan, ada itu syak tadi. Syak pun tak boleh, zan macam mana? Zan Zan ni sangka. Cakap Melayu sangka. Sangka dah. Kalau syak tak boleh, zan bawah lagi syak. Kalau syak tadi dikatakan 50-50, zan 49 lagi bawah, lagi tak boleh. Zan. Husnul zan, baik sangka. Kan? Husnul zan. Lalulah baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia, baik sangka dengan orang dan sebagainya, baik sangka. Buruk sangka, salah.
Jahat sangka lagi salah. Buruk sangka. Sangka buruk aja tak. Allah Akbar. Ada orang datang ke rumah kita, ni datang ni minta sedekah jelah. Ada sangka buruk. Patut datang ke rumah ni minta sedekah, tu bagus. Terima kasih awak datang. Kau tak akan hantar sedekah. Awak datang kau beri jelah. Berapa yang ada? Kan? Terima kasih awak datang. Patutnya begitu, tapi tak. Dia bersungut pula. Kenapa? Nak bagi-bagilah. Awak tak bagi dah lah. Senyap je. Bukan paksa awak bagi. Tak bagi-bagilah. Pokoknya ni sebab kadang-kadang silap orang. Marah. Itu. Cara dia betul kadang-kadang. Tadi pagi datang. Petang kan datang lagi. Marah tak? Tak ada muka lain muka awak ni. Pagi tadi kan datang kan? Ni petang datang lagi. Kan ada orang cakap begitu. Jadi senang aja kalau dia nak jawab boleh. Orang yang minta tadi boleh cakap. Nak bagi-bagi lencik tak bagi sah. Umpama ni kan. Kita belah. Betul cakap dia tu. Nak bagi-bagi tak bagi sah. Yang bisi-bisi semua pasal apa? Jadi itu di antara ni apa nama tu? Buruk sangka, jahat sangka. Su'uzzan, husnuzzan. Kita selalu baik sangka. Baik sangka pun kita nak pastikan juga. Allahu Akbar. Kadang-kadang terkena, tertipu. Sangka baik. Orang datang singgah rumah kita nak numpang semayang. Mayang maghrib ke mayang apa tak kisahlah. Baguslah kan. Kita siapkan kat mana-mana yang boleh lah. Tentang sejadah dia siap. Sila je. Dia nak semayang dalam bilik tidur kita. Master bedroom. Saya dah sediakan sana cik. Tak, saya nak bilik awak. Nak beri berkat, nak beri berkat. Tak boleh. Bilik saya, bilik tidur saya itu terhad untuk saya saja. Jadi kalau bagi juga bersembahyang, katakanlah pas sembahyang dia geledah di bilik itu. Kata dia keluarlah balik kan. Ada sesuatu yang hilang. Sebab tu dia hendakkan bilik kita ni bilik tidur. Jadi kita nak siapa? Nak sangka buruk dulu. Tak boleh ya. Takut berdosa tadi. Nak sangka baik, ni ada tak terkena. Tertipu. Pada saya, kita bukan sangka buruk. Kita tak bagi, berhati-hati. Berhati-hati, itu hak kita. Rumah kita, bilik kita. Minta maaf banyak. Kalau tak bagi pun cakap baik-baiklah. Tidak semayang pun biarlah semayang. Di luar tu yang sudah sejak keluar tu. Dia tak nak pun pegang pergilah. Jangan marah dia. Jangan kata-kata syak tak tentu arah pergi dia. Tu tanda-tanda lah kita ni muamalah perhubungan dengan dia baik. Tak ada syak apa-apa. Dia ada nak syak apa, dia nak ada tujuan lain, itu dia punya pasal. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zan tadi. Zan tak boleh dalam tauhid. Waham lagi rendah daripada zan. Waham. Sangka yang teruk sangat. Orang Melayu ni suka waham. Orang kita Melayu suka waham. Sangka. Sampai tunggul pun disangkakan hantu. Teruk tak teruk orang kata tunggul tu sangkaan dia hantu. Padahal tunggul. Ini dia. Jadi tiga perkara tadi yang dikatakan i'tiqad yang jazam. I'tiqad yang putus, yang tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Carilah
carilah dia punya tafsiran, huraian-huraian macam mana yang jazam tadi dulu. Supaya kita dapat memastikan i'tiqad yang ada pada kita itu i'tiqad yang jazmiyan, jazam. Pastikan. Ini bukan ini soal dasar. Bukan soal-soal mudah-mudah, soal-soal yang remeh-remeh. I'tiqad ni kan. Jadi oleh sebab itu, bila sebut yang pertama tadi, i'tiqad yang jazam, pastikan. Pastikan macam mana? I'tiqad dalam batin, bukan di luar. Maknanya nak pastikan i'tiqad kita itu melalui apa? Ilmu. Ilmu nak dapat di mana? Dapat di kedai runcit atau dapat di mana? Ilmu dapat daripada belajar, ta'lim atau ta'allum. Okay? Belajar. Jarang kita dapat mengetahui ilmu tanpa belajar. Tak belajar. Kawan dapat ilmu tapi tak ada belajar. Tak belajar. Datang ilham, datang dalam mimpi. Susah lagi tu. Walaupun boleh Allah Ta'ala beri ilmu kepada hamba-hambanya dengan tak payah belajar, itu harus bagi Allah. Dia beri, katakanlah ilmu laduni. Memang ada kan? Dapat. Ataupun belajar sikit tapi dapat banyak. Ada juga kan? Itu tak apalah tu. Pemberian Allah kita tak menafikan. Tapi lazimnya kita, lazim yang berlaku dengan belajar. Sebab itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan belajar. Hukum belajar. Sebab kan kelebihan pun ada, hukum belajar pun ada. Hukumnya wajib, kelebihannya itu hukum cukup banyak. Allahu Akbar. Belajar tadi. Hadis pun ada, talabul ilmi faridatun. Ada kan? Untuk ilmu untuk belajar tu. Fardu tu wajib lah. Jangan tinggallah, kalau boleh tiap-tiap masa ada program belajar. Okay? Di mana-mana juga tak kisahlah. Katanya dalam 24 jam masa tadi ada kita bagi sikit. Kalau banyak lagi bagus. Masa untuk belajar. Allahu Akbar. Yalah, kadang-kadang sekarang ni kemudahan nak belajar tu memang banyak kemudahan nak belajar. Tak saja. Masing-masing. Sibuklah kata dia, banyak kerja lah kata dia. Pulanglah masing-masing, masalah. Tapi kita belajar tadi pegang pada dasarnya belajar itu hukum wajib. Maka kita belajar tu lepaskan tuntutan wajib. Mana kalau tak belajar berdosa. Hukumnya wajib. Lepaslah berdosa. Kita belajar. Alhamdulillah. Jadi kan hukum dosa dah lepas, ilmu pun dapat. Kan? Untung tak. Lain-lain banyak lagi. Nak cakap tak payahlah. Jadi kita harapkan bahawasanya dapatkan ilmu dengan belajar. Sebab Rasulullah pun belajar. Majlis ilmu, saya dah bercakap selalu sangat. Rasulullah sendiri, padahal Rasulullah SAW dia ada menerima wahyu, ada mukjizat kan. Dan dia boleh Allah Ta'ala beri kepada dia macam Nabi Adam AS. Dia ajar wa'allama Adaman asma'a kullaha summa aradahum. Allah mengajarkan Nabi Adam kan nama-nama. Boleh pun. Kenapa Rasulullah dan Nabi Muhammad tak buat begitu? Ada. Cuma tapi tak ada ayat yang menerangkan begitu. Cuma kita katakan tadi, bila Rasulullah SAW belajar juga dalam majlis ilmu, dia memberikan satu pengajaran tarbiyah, contoh tauladan kepada umatnya. Aku sendiri pun belajar, engkau kenapa tak belajar? Kaedah ni betul kan. Aku ada wahyu, aku ada mukjizat, aku juga belajar. Kamu semua ada ke? Umpamanya kau kasar cakapnya. Jadi kelebihan tu dah ada.
Dia baca dalam kelebihan untuk ilmu. Untuk ilmu tu belajarlah apa kelebihan dia. Cari buku. Ada. Punya kalau temu baca jumpa yang kelebihan dia, Allah rasa tak nak buat kerja lain. Tak boleh kerja lain Allah. Punya kelebihan tu. Sampai kepada Allah. Orang yang berikan kemudahan orang belajar. Kemudahan saja, dia tak belajar. Orang tu beri kemudahan kepada yang belajar. Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk masuk syurga. Kemudahan tu macam mana kemudahan dia? Itu fikir masing-masing. Apa kemudahan dia berikan? Katakanlah beri kemudahan tempat, beri kemudahan apa nama lagi, dari segi apa nama perjalanan, kawalan dan sebagainya, beri kemudahan untuk makan minum, beri kemudahan apa-apa yang diperlukan. Itu contoh-contohlah kemudahan dia kan. Sebab itu kita katakan Allahu Akbar, orang-orang yang faham, untuk guru dahulu faham akan keadaan tersebut, dia buka pondok, beri kemudahan untuk belajar. Tak kena bayar apa-apa pun. Bayar duit api, duit air pun kadang-kadang tak ada. Belajarlah. Tak ada kena yuran apa-apa pun. Cara nakkan kelebihan. Itu dia. Dululah, sekarang tak ada, Allah ada. Bukan saya tu, saya pernah mengaji pondok, tu saya tahu. Jadi oleh kerana itulah kita mengatakan bahawasanya kelebihan belajar ni banyak. Jadi kita nakkan ilmu supaya dapat memberikan suatu pahaman dari segi i'tiqad yang jazam. Berdasarkan pada ilmu yang ada pada kita. Tak ada ilmu nak macam mana? Kan faham pun tak ada, tak faham pun tak ada ilmu. Minta maaf lah, saya bukan kata tuan-tuan tak ilmu. Siapa juga, hatta saya sendiri. Itu dia. Jadi oleh sebab itulah tadi dikatakan apa ni, syarat ma'rifatullah. Yang keduanya i'tiqad selaras dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad kita selaras dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu lagi berat pula nak tahu macam mana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Kita pandai sebut ahli sunnah apa dia, jamaah tu apa dia. Tak tahu, kita belajar, bertanya apa dia ahli sunnah, apa dia jamaah tu. I'tiqad dia macam mana? Jadi saya nak tahu kenapa saya nak bersama i'tiqad saya dengan i'tiqad ahli sunnah jamaah. Maknanya kalau selain daripada i'tiqad ahli sunnah jamaah kita tolak. I'tiqad daripada i'tiqad Wahabi, i'tiqad Syiah, i'tiqad Qadiani, i'tiqad apa lagi? Banyak ada 72. 72 tu. I'tiqad yang salah. Banyak 72. Masuk kita 73. Ada semua sekali tak betul. Kulluhum finnar illa al-wahidah. Semua masuk neraka mereka satu. Jadi kalau kita pastikan, tak usahlah banyak-banyak nak pasti, 2-3 cukuplah. Kalau sampai 72 dah tahu lagi bagus. Ada buku menerangkan nama-nama dia dan juga cara i'tiqadnya itu. Dan Rasulullah SAW hanya menerangkan dia punya dasarnya saja. Yang dikatakan iftaraqatil yahud ila 71 firqatan wa iftaraqatin nasara isnatain wa firqatan wa sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Semua orang-orang Nasrani dah berpecah, i'tiqad dia 71. Orang Yahudi sudah berpecah 72. Dan akan berpecah, kata Rasulullah, akan berpecah i'tiqad umat aku 73. Jangan termasuk satu dari kita. Jangan na'udzubillah dari. Cuma kena jaga, kena pastikan. Jangan main nak bagi ringan. Tak apalah, saya semayang kita tak waktu. Semayang juga. Bukan
Semayang tu betul, semayang kita akuilah. Tapi ibadah tu kan. Akidah, ibadah selaras sama. Jangan ibadah saja memang banyak ibadah tapi akidah dia. Tu macam mana tu? Akidah je tak betul. Rajin semayang sunat, rajin puasa sunat, rajin. Dari segi akidah dia, tauhid dia bagaimana? Boleh termasuk dalam golongan tadi? I'tiqad ahli sunnah jamaah atau tidak? Tak payahlah, tidak ada semayang cukuplah. Jangan gitu ya. Itu sebab kita dalam ingatan-ingatan yang perlu untuk kita pastikan diri masing-masing. Itu yang mana? Yang kedua tadi ya. Yang ketiga ialah mengetahui dengan dalil. Ada dalil. Dan tahu dalil ada dua. Dalil akal, dalil nakal. Pula akal ni akal, dalil akli. Ya, dalil akli. Katakanlah apa dalil ada Allah Taala? Contoh apa dalil ada Allah Taala? Dari segi akal. Apa dalil ada Allah Taala dari segi ayat Quran? Itu nakli, nakal. Nun qaf lam ya. Tak apa, perkara macam ni diulang-ulang pun tak jadi masalah. Pasal kita nakkan dia sebati dengan jiwa kita itu, dengan fikiran kita dan sebagainya, supaya kita tak mudah lupa. Selalu diingatkan, maka insya-Allah tak ada penyelewengan, tidak ada campuran-campuran dengan yang salah dan sebagainya. Bimbang. Allah, bimbang sangat ya. Bimbang. Sampai dalam akhbar kita 2-3 hari lepas kan, ada sampai Rasul Melayu. Dia dengar cerita Rasul Melayu. Ada pengikut pula Rasul Melayu. Cuba. Alhamdulillah. Macam mana tu? Dia cukup marah sangat, jaki sangat. Asyik orang Arab aja, orang Melayu apa hal ni? Itu dia. Dia punya fikiran pendek sangat. Seolah-olah macam nak katakan tak suka Arab ni. Suka tak suka. Suka juga dia. Jadi tapi janganlah dicemuh-cemuhkan Arab ni. Pasal apa? Kita tak maulah orang kata nak ungkit-ungkitkan, nak bangga-banggakan sangat, bukan. Tapi kita memikirkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabiyun, Arab ya. Jadi sudah barang pasti ada kelebihan di situ. Atas dasar Rasulullah, atas dasar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi yang lain-lain itu kemudianlah kan. Pendek-pendek saja. Kita nak tahu, mengetahui akan dalil itu. Dalil penting. Dalil kalau boleh ayat Quran tahu lagi bagus. Bukan kalau boleh, memang wajib. Pasal dia kata masuk dalam syarat mengetahui dalil, dua dalil, dalil akal dan nakal. Dalil akli, akal, ayat Quran. Senang aja kalau kita kata dalil wahdaniyah, keesaan Allah, qul huwallahu ahad. Umpama jelah. Kan pendek. Dah qul huwallahu ahad. Itu dalilnya. Jangan tak ingat qul huwallahu ahad. Ayat Quran kau tak hafal. Qul huwallahu tak hafal. Umpama jelah. Senang itu kalau sekali selalu dengar, lalu belajar, mungkin kata-kata senang kan. Awak boleh cakap dia. Tapi yang kawan, kawan masalah apa pula? Kena belajarlah, insya-Allah. Jangan fikir pendek sangat. Hal-hal yang semua ni ada kaedah-kaedah yang tertentu yang membolehkan. Kau tak macam mana orang dulu, orang-orang sebelum kita ni yang dapat tahu, dapat mengetahui, ada ilmu dan sebagainya, belajar juga. Jangan dibiarkan begitu kan. Jadi itu sebab majlis ilmu satu perkara jalan yang memudahkan.
memudahkan kita umat manusia, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi nak menghayati akan ayat Al-Quran disuruh baca. Itu puncanya asal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca tu. Kita pegang ayat itu suruh baca. Barangkali ini satu dasar yang letakkan kepada cara belajar, antaranya yang membaca. Boleh baca tak? Boleh baca tak? Boleh baca. Baca ayat Quran, baca hadis, baca apa lagi? Macam-macam baca. Semua nak baca. Dalam sembahyang nak baca tak? Ada baca kan? Bacaan dalam sembahyang. Itu semua baca. Mana? Kalau tak belajar baca. Jadi sebab itulah dia tak suruh sembahyang dulu, melainkan baca dulu. Jadi dengan yang demikian, kita untung. Allahu Akbar. Untung orang Islam ni kalau betul faham dari segi ajarannya, dapat banyak. Satu aja perbuatan kita nak buat, tapi 3-4 yang lain tu sambilan ataupun serta. Katakanlah kita nak dapat ilmu, datang ke masjid, ilmu dapat, pahala pahala dapat, ilmu dapat, fadilat berjemaah dapat, iktikaf dapat, apa lagi? Fadilat apa lagi? Imarah masjid dapat dan sebagainya. Kan dah untung tu. Tak untung ke? Dan kita tak ada fikir ke situ, tapi dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi sebab itu tak ada langsung kerugian. Kalau orang Islam faham, tak ada rugi. Sentiasa dalam 24 jam tu, Masya Allah, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Dia tahu hamba-Nya ni dalam hidup keadaan di dunia yang terlalu ringkas, singkat sangat hidup di dunia. Berapa tahun? 100 tahun. Katakanlah 100 tahun. Pendek juga 100 tahun. Sekejap juga 100 tahun balik ke akhirat. Sampai kita nak hidup 100 tahun, nak beramal ibadah, nak mencari bekalan untuk akhirat yang hidup tak akan mati. Macam mana tu? Boleh cukup ke? Kita katakan tak mungkin. Tak mungkin cukup bekalan untuk hidup tak akan mati dalam 100 tahun untuk kita beribadah. Tapi tak apa, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, diberikan kemudahan. Banyak gandaan pahala yang diberikan kepada hamba-Nya tadi untuk bekalan yang akan hidup tak akan mati-mati. Tengok, alhamdulillah. Bukan 10 kali ganda, bukan 20 kali, 100 kali ganda. Satu perbuatan ibadah ada yang meningkat sampai ratus ganda. Sekurang-kurang 10. Itu tak kurang daripada 10. Satu kebaikan 10 tu biasa. 10 tu biasa kan. 10 ganda. Satu. Habis kalau dah kebaikan banyak kita buat, alhamdulillah. Tapi siapa yang mengira tak ada kira kan. Buat aja, jangan terus mengira, buatnya tidak. Itu satu hal juga kan. Habis masa mengira saja. Oleh sebab itulah kita katakan mengenal Allah Ta'ala tadi, kita tak mengenal Allah, 3 perkara ada kat situ. Dapat ketiga-tiga, itu yang dasarnya tu. Sampingan 3 tadi berapa? Kalau rajin, itu pun kita kira, catatkan. Yang pertama kita dapat berapa? Tambahan. Yang kedua dapat berapa banyak apa? Yang ketiga berapa? Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi kita katakan tak cukup. Tak cukup masa bagi kita pula. Bukan berlebih masa, tak cukup masa. Itu antaranya yang perlu kita pastikan. Itu sebab kalau ada ilmu tadi, mudah-mudahan kita sama-sama lah minta Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, berikan suatu kemudahan. Sentiasa Allah Ta'ala berikan dorongan itu. Jangan ada rintangan-rintangan, jangan ada perkara-perkara yang boleh merosakkan apa yang nak kita buat, yang kebaikan tadi. Kita harapkan begitulah.
Sampai sini insya-Allah kita sambung lagi pada minggu yang lain. Mudah-mudahan Allah Taala beri hidayah kepada kita semua, dapat kita mengerjakan apa yang Allah Taala suruh, dapat pula kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sama-sama kita mohon mudah-mudahan Allah Taala kabulkan permohonan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار عظيم. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات ونسألك الحب الفقراء واليتامى والمساكين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة في الرشد. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا والسلامة وعافية في دنيانا وآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خاتم العين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.